Okey, hai semua. Apa khabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja dan sihat sejahtera. Baiklah, kita akan teruskan topik kita hari ini ialah penyelesaian masalah di tajuk pecahan. Okey, adik-adik semua, mudah yang Cikgu Liza nak berikan adalah ketika kita menjawab soalan penyelesaian masalah, perlu baca soalan dengan teliti. Fahamkan dan garis kata kunci pada ayat. Jom kita lihat apakah soalan yang pertama. Okey, jadi lihat soalan yang pertama. Rajah di bawah merupakan beberapa bentuk segi empat yang sama besar dan sama saiz. Nyatakan pecahan kawasan berlorek. Okey adik-adik, apa yang Cikgu Liza nak beri penekanan apabila kita membaca soalan, kita perlu alert pada arahan dan kehendak soalan. Okey, sekarang pertama diberitahu segi empat yang sama besar dan sama saiz. Nyatakan pecahan kawasan yang berlorek. Okey. So sekarang kita perhatikan. Okey, di sini disediakan kotak. Okey, kotak-kotak ini adalah sama saiz. Okey. Kemudian yang diminta adalah pecahan kawasan berlorek. Maka kita perlu berikan pecahan yang berlorek. Jadi yang berlorek ada berapa? Yang berlorek ada berapa? Ada 4. Betul tak? Okey, kita akan tandakan. Okey, Cikgu Liza letakkan tanda warna merah supaya nampak jelas. Okey, ini yang berlorek 1, 2, 3, 4. Maka kaedahnya adalah kita akan mengira kaedahnya adalah 4 per dengan 10. Okey, dari mana datangnya 10? Adik-adik tahu tak dari mana datang 10? 4 ni yang berlorek. 10 adalah jumlah semua. Okey, ingat ya, di bawah ni adalah jumlah semua. Maknanya, bila kita mencari pecahan, ingat penyebut di bawah adalah bilangan semua. Termasuk yang berlorek dan tidak berlorek. Kita kira semua. Okey, sekarang kita dah dapat jawapan yang berlorek 4 daripada 10 kotak. Iaitu 4 per 10 kotak. Kita kena perhatikan betul-betul adakah pecahan ini boleh dipermudahkan. Adik-adik ingat lagi tak tajuk pecahan? Permudahkan pecahan. Boleh kan? Okey. 4 per 10 ni ada dalam cifir berapa? Dalam cifir 2. Okey, kita test kat sini. Kalau tak ingat, kita buat cifir 2. 2, 4, 6. Okey, 8 dan 10. Okey, 2, 4. Okey. So, bermakna 4 dan 10. Sekarang tengok 4 ni duduk yang ke berapa? Yang ke 2. Okey. 10 yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5 kan? So sebenarnya 4 per 10 sama dengan 2 per 5. Okey, itu kalau kita tengok dari sifir. Nampak senang kan? Atau kalau kita tahu sebenarnya kita boleh kecilkan dengan sifir 2. 2 darab 2, 4. Okey, 2 darab 5, 10. Boleh juga. Ini yang boleh pandai sifir, dia boleh potong terus. Okey, ataupun kita boleh bahagi. Boleh ada pelbagai kaedah. 4 bahagi 2, 2. 10 bahagi 2, 5. Pun boleh. Okey, baiklah kita teruskan soalan 2. Faham dah tadi? Okey, soalan yang kedua adalah raja di bawah merupakan beberapa bentuk segi empat juga. Katakan pecahan kawasan berlorek. Jelas sini dia minta pecahan. Kalau pecahan mesti ada per lah. Okey. Okey, sekarang nampak tak? Cuba adik-adik perhatikan. Adik-adik nampak tak kotak ni macam ada yang tak sama besar? Adakah kita nak kira yang ni nampak tak sama besar ni? Kita nak kira 1, 2, 3. 3 berlorek. Tak boleh adik-adik ya. Sebab konsep pecahan mestilah bahagian tu semua sama saiz, sama besar.
Jadi bila kita nampak ada rajah yang tidak sama saiz, tak sama besar, kita boleh potong ataupun kita boleh besarkan supaya sama. Jadi kat sini yang mudahnya adalah kita boleh potong. Okey, nampak tak? Okey, kita boleh jadikan juga sama. Okey, sebenarnya kalau adik-adik tengok kotak kat sini, sebenarnya dia adalah 1, 2, 3, 4. 4 kan? Okey, yang berlori itu 4. Okey, yang berlori itu adalah 4. Kita boleh tulis 4. Okey, cara satu dia 4 per dengan berapa? Per dengan semua sekali ada 12. Betul tak? 3 didarab 4 kotak. Kira satu-satu kotak pun boleh. Semua ada 12 kotak kan? Jadi 4 per 12. 4 per 12. Kita boleh kecilkan. Okey. Kita boleh kecilkan sifar 4 per 12. Kita boleh cari dulu dalam sifar 4. Sifar 4 dia dapat 12 kan? Okey, 4 dapat, kita boleh tulis sifar 4 tu 12. So sekarang nampak jelas 4, 8, 12 tu ialah 4 yang ke-1. Okey, 12 tadi adalah yang ketiga. So sebenarnya 4 per 12 tu adalah sama dengan 1 per 3. Okey. Ataupun cara lain kalau adik-adik tak nampak, tak tahu buat sifar tu, adik tahu dah comak. Okey, boleh buat bagi 4. Boleh juga 12 bagi 4. Okey, boleh potong. Dapat 1 per 3, potong kan? Potong pun boleh 4 darab 1, 4. 4 darab 3, 12. Pun boleh. Nampak tak? Ada banyak kaedah kan? Okey, boleh. Atau cara lebih mudah lagi adik-adik. Cikgu Liza nak tunjuk cara yang lebih mudah lagi. Apa yang cara lebih mudah tu? Okey, cuba adik-adik perhatikan. Okey, sekejap Cikgu Liza ambil warna. Kita buat warna biru. Okey, contoh warna biru. Okey, Cikgu Liza pakai pen besar sikit. Okey. Okey, pen besar sikit. Okey. Kita buat macam ni. 1. Okey, kita boleh guna, nampak tak ni? Kotak ni sebenarnya 1 kotak. Ada lagi 2, nampak tak? Okey, dan 3. Okey. So sebenarnya kotak ini adalah 1 daripada 3. Sama kan jawapan kan? Sama tak? So ada beberapa kaedah yang boleh kita guna. Kita boleh baca terus dia kotak ni kalau dia sama saiz yang boleh kita bahagikan. So dapat jelas 1 per 3. Atau kalau kita nak kira satu-satu 4 per 12 tadi, kita kecilkan. Adik-adik faham tak? Boleh faham tu? Okay, Cikgu Liza dah tunjukkan 2-3 cara. Cikgu Liza harap faham ya? Okey, cuba test soalan ketiga. Cuba tengok betul-betul. Okey, kalau kita kira bilangan kotak, kita akan dapati 2, 4, 6, 8. Per dengan berapa? 16 sebab semua kotak ada 16. Betul tak? Cuba kira semua kotak. Okey, bila kita kira sebenarnya kita dapat cara satu tu adalah 8 per 16. Betul? Okey, ini cara satu. Okey, cikgu dah tunjuk. Okey, cara satu. Okey, kita baca bilangan kotak. 8 per 6. Lepas tu buat sifar. Cuba sifar 8 dengan sifar 8 ada dapat 16 kan? Okey, so 8 yang ke-1, 16 yang ke-2. So sebenarnya dia adalah sama dengan 1 per 2. Kita cuba je. Sifar 8 dia dapat 16. Terus buat sifar 8. Kalau yang boleh potong, 8 darab 1, 8 darab 2. Betul? Okey, cara lain, cuba perhatikan kotak ini. Boleh tak kita buat macam ni? Satu kotak, kita jadikan kotak besar. Kemudian bawah pun jadi lagi satu kotak. Maka sebenarnya dia ada satu kotak, yang ni kita kira satu. Okey, satu kotak per dengan 2. Jadi sebenarnya dia adalah 1 per 2 saja. Nampak tak? Boleh faham? Tapi kita kalau kita buat macam kita kena gambarkan, lukiskan pada rajah tu. Jelaskan untuk menunjukkan bukti yang kita faham bahawa inilah bacaannya.
Okey, boleh pelajar-pelajar? Okey, jom kita ikuti seterusnya. Soalan 4. Okey, yang macam ni pula. Okey, soalan 4 di mana kita nak melorek rajah. Okey, merupakan beberapa bentuk segitiga sama saiz. Lorekkan, okey, 3/5. Nampak tak? Daripada ni dar. Ingat dar ni darab. Bila jumpa pecahan, peratus dan perpuluhan, ada jumpa daripada. Itu maksudnya darab. Okey, seluruh rajah ni maksudnya bilangan semua. Kalau kotak-kotak lah. Kalau jumlah orang-orang lah. Okey, so 3/5 kaedah dia adalah kita akan buat 3/5. Okey, tadi cikgu dah kata 3/5. Dar tu darab. Okey, darab dengan seluruh rajah tu kita kira semua segitiga ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, darab 10. Okey, cara pertama kita boleh buat 3 darab 10, 30. Okey, ni cara satu. Okey, cara satu kita boleh buat. Okey, 3 darab 10 dulu, 30. Lepas tu 30/5. Maksudnya 30 bahagi 5. Cari dalam sifir 5. Okey, 5, 10, 15 kah 20. Boleh potong. 5 darab 1, 5. 5 darab 6, 30. So, jawapan dia 6. Ataupun buat bentuk lazim 30 per ni maksudnya bahagi. 30 bagi 5, 6. Okey, itu cara satu. Cara dua, kita boleh potong. Okey, cara dua kita boleh potong. Macam mana? Okey, cara dua kita boleh potong 3/5. Okey, 3/5 darab dengan 10. Okey, 5 darab 1, 5. 5 darab 2, 10. Jadi, 3 darab 2, 3 darab dengan 2 ni, 6. Okey, so jawapan 6 juga. Baru kita lorekkan. Nampak tak? Baru kita lorekkan. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 6. 2, 4, 6. Okey, so dapatlah jawapan. Okey, boleh faham? Okey, last sekali. Soalan yang kelima. 3/4 daripada seluruh rajah. Sama juga. Tengok dia kata lorekkan 3/4 daripada tu darab lah. Okey, seluruh rajah tu maksudnya semua segitiga. Jadi kita akan ambil 3/4. Okey, didarab dengan semua sekali ada 16. Kira satu-satu ni. 16. Okey, 16 segitiga ni nampak 1, 2, 3, 4. Okey, kira 16. So, 4 darab 1, 4. 4 darab 4, 16. 3 didarab dengan 4 dapat 12. So, dapatlah 12 yang perlu dilorek. Ataupun jika adik-adik tak tahu, adik-adik boleh buat 3 darab 16. Lepas tu bagi 4 dengan 4. Sama juga jawapan. Okey, boleh buat tu? Cikgu Liza harap faham semuanya. Okey, baiklah adik-adik semua. Jadi Cikgu Liza harap adik-adik faham apa yang Cikgu Liza jelaskan tadi. Okey, dan sebaiknya cuba lagi latih diri supaya mahir. Latih dan menghafal sifir supaya kita lebih mahir dan cekap mengira. Jadi cukup saja di situ. Boleh ulang balik tengok jika tak faham. Dan latih cuba buat selalu. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Dan jangan lupa Cikgu Liza nak bagi sedikit tips. Okey, nota penting yang perlu diingatkan adalah kata kunci jika mencari pecahan berlorek, hanya kira yang berlorek dan jangan lupa per dengan jumlah semua. Lepas tu mesti permudahkan jika perlu. Dan jangan lupa jika soalan minta yang tidak berlorek, hanya kira yang tidak berlorek dan per dengan semua kotak atau semua benda yang ada dan permudahkan jika perlu. Dan lagi, jika soalan melibatkan lorek dan pecahan, daripada perkataan daripada itu maksudnya
pecahan didarab dengan seluruh rajah. Okey, dan kemudian setelah dapat jawapan, jangan lupa lorekkan rajah tersebut. Ingat ya, perkataan daripada itu bermaksud darab. Ingat ada 3 yang perlu didarab, iaitu apabila jumpa pecahan dengan daripada peratus dan juga perpuluhan. 3 benda tu kalau jumpa dengan perkataan daripada, ia bermaksud darab. Baiklah adik-adik, semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih semua. Bye. Assalamualaikum.